Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul, dan untuk kali ini kita ada satu lagi siri tutorial berkenaan dengan video PDP juga, di mana kalau sebelum ini kita ada siri tutorial membina video PDP seperti seorang pro, tetapi ini adalah video tutorial bagaimana cara untuk kita edit video PDP menggunakan satu aplikasi yang sangat menarik, iaitu KineMaster. Apa yang menarik berkenaan dengan KineMaster ni? Okey, salah satu perkara yang menarik berkenaan dengan KineMaster adalah kita hanya menggunakan mobile phone ataupun smartphone sahaja untuk kita edit video. Sangat mudah. Maksudnya kita boleh edit video sambil baring ke, apa-apa sambil makan pun boleh. Okay, tak perlu kita on laptop. Itu yang menarik berkenaan dengan KineMaster. Yang kedua yang menarik berkenaan dengan KineMaster ini adalah kita dapat menghasilkan video yang hebat. Video-video magic seperti mana video Z King. Kalau siapa-siapa yang minat Z King, dia akan tahulah bagaimana video-video menarik yang dihasilkan oleh Z King. Kita boleh hasilkan menggunakan KineMaster ataupun Filmora. Tetapi kalau Filmora, kita akan ada edisi yang lain lah. Tetapi ini adalah siri tutorial untuk KineMaster. Okey, bagi siri yang pertama hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk pemula. Kita akan introduce dahulu bagaimana kita nak install KineMaster dan juga menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi KineMaster. Okey, kita pergi kepada slide terus, kepada paparan. Okey, ini adalah paparan telefon kita lah. Kita pergi kepada Play Store dan kita search sahaja KineMaster. Okey, ada KineMaster Indonesia. Okey, KineMaster. Dan ini adalah video editor KineMaster. Kalau belum install, make sure kita install dahululah. Di sini saya dah install. So bila saya dah install, kita terus open. Okey, untuk yang ini, versi yang ini saya menggunakan KineMaster Pro version, iaitu version penuh lah. Okey, yang mana kalau kita bukan Pro, bukan berbayar, maka kita akan ada watermark di bahagian bawah video kita tu. Okey, bagi sesiapa yang berminat untuk versi yang yang pro ini, okay, bolehlah menghubungi saya kemudianlah. Saya akan ceritakan bagaimana cara untuk mendapatkan KineMaster versi pro. Okey, di sini kita tengok ini adalah paparan utama bagi KineMaster. Kita akan nampak di sini. Mungkin setiap itu berbeza juga. Kadang-kadang ada yang menggunakan KineMaster yang versi Indonesia tu, yang itu mungkin crack lah sikit. Okey, untuk paparan yang ini, kalau kita perhatikan di sini, dia ada, yang ini adalah untuk pro. Dia akan bagi tahu kita punya KineMaster kita seperti ini. Saya adalah akaun premium. Okey, kemudian kita ada setting. Biasa setting ini dia dah tetapkan lah, kita boleh tukar. Tetapi saya menggunakan setting yang sedia ada. Kemudian ini adalah untuk pertanyaan lah, dan juga website dia. Okey, di sini adalah untuk tajuk. Okey, tajuk video kita. Okay, kita tak perlu ni lah. Biasanya saya biarkan sahaja. Dan yang ini adalah notification. Okey, apa yang baru di KineMaster. Okey, kemudian di sini dia ada link terus kepada TikTok, okey, dan juga kepada Chrome. Okey. Dan di sini adalah koleksi video-video, sama ada video tutorial ke. Okey, biasanya tutorial lah yang berkenaan dengan KineMaster. So kita boleh dapatkan daripada sini sahaja. Okey, dan untuk kita nak mulakan, kita klik pada butang tambah di sini. Okey, di sini adalah dia minta kita select the aspect ratio of the project. So kita boleh pilih lah bentuk-bentuk video kita. Okey, biasanya kita akan menggunakan 16:9 ni lah. Okey, ini adalah ratio yang biasa. Okey, apabila kita masuk ke situ, dia akan terus minta kita pilih daripada browser kita, pilih sama ada video ke ataupun gambar ke untuk dijadikan background bagi video kita. Okey, kalau kita dah ada, kita boleh pilih daripada browser kita sendirilah, daripada folder file kita, ataupun kalau tak ada, kita boleh pilih daripada background. Okey, pergi kepada background. Ini adalah background yang ada dalam KineMaster. Kita boleh menggunakan background yang ada ini. Okey, mungkin kita boleh pilih satu background. Okey,
Dan bila kita dah masukkan background, kita boleh tarik je berapa banyak kita nak ni. Kita agaklah dia punya duration dia ada di bahagian tepi ni adalah duration dia. Okey, kemudian kita tengok menu-menu di bahagian tepi ni, di bahagian di sini. Okey, first saya tengok, saya tunjukkan dulu. Okey, klik pada butang tambah bila kita dah selesai masukkan background itu. Okey, di sini adalah menu untuk back. Okey, ni pada menu ini adalah menu back. Kemudian kita ada capture. Ini adalah menu di mana kita boleh capture dan juga save gambar semasa kita edit. Mungkin masa tu masa kita edit tu kita dah masukkan gambar dan kita nak capture dia. So kita klik pada capture, dia boleh capture and save. Okay, capture add as clip ataupun capture and add as layer. Yang ini kita akan pergi selepas inilah dalam siri tutorial yang lain. Okay, seterusnya kita ada setting di sini. Okey, di sini kita boleh setting macam-macam lah. Boleh check di sini sama ada audio. Okey, biasa audio fade in ni kalau kita menggunakan audio dan akhirnya kita nak dia perlahan. Okey, fade out, fade in maksudnya mula-mula pada permulaan video tu kita nak dia perlahan, kemudian dia kuat sendiri secara automatik, ataupun kita buat fade out maksudnya dia audio tu akan perlahan pada hujung dia. Kemudian untuk video pun ada fade in dan juga fade out. Kemudian kita ada bahagian editing juga. Okey, dan di sini biasa saya memang tak kacau lah. Okey, sebab biasa dah ada, dah siap dah yang okey. Apa yang setting yang dia beri tu dah okey dah sebenarnya. Okey, kemudian di sini adalah layer yang kita ni, bila kita masukkan banyak-banyak layer dia akan nampak keseluruhan layer tu lah untuk pengguna yang bahagian inilah. Okey, so kita back balik. Klik balik. Okey, dan yang ini adalah untuk kita bahagian hujung. Kalau kita klik pada yang ini, dia akan pergi move terus sama ada beginning ataupun at the end lah. Okay, kalau video kita panjang, kita boleh gunakan button ini sahaja. Okey, kemudian di bahagian sini, bahagian kanan ini adalah menu yang kita nak menggunakannya untuk memasukkan bahan kita. Okey, jadi kita perhatikan satu persatu. Di sini adalah pertama media. Media tu adalah kita nak masukkan bahan-bahan yang ada di dalam phone kita, sama ada video ataupun gambar. Okey, jadi kita boleh pilih sahaja di dalam phone kita. Kemudian layer. Okey, untuk bahagian layer ni dia ada banyak sebenarnya. Pertama adalah media. Media tu adalah sekejap. Okey, media, bagi media ini kita boleh masukkan layer di atas background kita. Okey, contohnya saya masukkan, okey, saya nak masukkan gambar katakan. Okey, gambar ni. Okey, sebagai contoh lah. Okey, so dia akan jadi layer. Jadi kita boleh tambah banyak-banyak layer sebenarnya. Okey, ikutlah duration dia. Okey, ini pun kita akan tengok selepas ini sebenarnya. So saya tunjukkan contoh sikit je. Kemudian kita ada effect. Okey, effect ini dia ada banyak. Okey, kat sini yang ada, yang sedia ada tu sebenarnya sikit sahaja. Di sini saya ada banyak masukkan. Effect kat sini ada basic effect dia, iaitu Gaussian blur, mosaic, di mana kalau kita nak blur dia lah. Dan kita boleh dapat lebih banyak kalau kita dah premium user. So dekat bahagian ini dia akan boleh install lebih banyak lagi effect yang kita boleh masukkan. Okay, yang ini pun kita akan go through satu persatu dalam tutorial nanti. Okey, kemudian seterusnya kita tengok layer yang effect, kemudian stiker. Okey, stiker ni pun dia banyak sebenarnya. Kalau dia yang sedia ada di sini tak terlalu banyak. Biasanya ada film counter. Okey, yang ini semua yang saya masukkan dengan menggunakan premium user. Okey, iaitu menggunakan get more. Okey, di sini kita akan nampak banyak sangat stiker-stiker yang kita boleh gunalah. Okey, jadi kena pandai cari je, itu je. Okey. Alright, seterusnya bahagian lain adalah teks. Jika kita nak masukkan teks, kita just type sahaja. So dia akan masuk di bahagian inilah. Dan kita di bahagian teks ini kita boleh ubahlah font dia. Okey, di sini. Okey, kemudian kita boleh cut.
jika kita nak cut ataupun trim teks tu, ataupun kita boleh adjust sahaja dekat bahagian bawah ini. Okay, ataupun kita nak potong di tengah dia pakai split at playhead. Kemudian kita ada handwriting. Okay, handwriting. Untuk bahagian handwriting ini, di mana dia akan minta kalau kita nak buat petak ke, okay, sini semua adalah warna dia, ini bentuk-bentuk dia. Kalau kita nak buat dalam bentuk macam ni, so dia akan anak panah warna hitam. So kalau yang macam ini pula dia buat bulatan. Banyaklah sebenarnya untuk bahagian handwriting. Okey, habis di bahagian yang ini, yang kita akan tengok di bahagian seterusnya, iaitu bahagian audio. Audio ini adalah yang lagu-lagu yang kita nak masukkan. Bila kita dah download lagu tu, dia akan ada di bahagian albums. Kemudian kita akan pilih download. Ini biasanya memang yang ini je lah yang kita pakai bagi lagu-lagu yang di luar yang kita dah download. So dia akan ada music semua dekat bahagian inilah. Okay, contoh kalau kita nak masukkan, kita terus klik pada yang itu, tekan tambah, so dia akan masukkan music itulah. Okay, itu adalah untuk audio, dan yang ini adalah REC ni adalah record. Kalau kita nak record suara, okay. Alright. So untuk yang ini, kalau kita tengok suara ni pun dia ada banyak sebenarnya. Kalau kita perhatikan di sini, okay, yang itu kita akan lihat satu persatu juga dalam siri tutorial ini. Sebab hari ini saya nak kenalkan kepada menu-menu secara ringkas sahaja. Okay, mungkin pengenalan menu sahaja, sebab kalau kita nak belajar lebih banyak lagi nanti terlalu padat. Okay, jadi kita akan explore lagi selepas ini. Okay, jangan lupa like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Lagi dalam siri tutorial yang akan datang, di mana saya akan tunjukkan setiap satu kegunaan menu-menu ini. Bye.